Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah KUAN ataupun kumpulan wang amanah negara menjamin masa depan Malaysia menerusi vaksinasi COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Johan Mahmud Merekan yang merupakan pengarah belanjawan negara di Kementerian Keuangan. Jadi Tok, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Datuk. Ya. Terima kasihlah selalu mengundang saya untuk datang ke Bernama. Ini satu topik yang saya kira penting sebenarnya, dan sekiranya anda yang berada di luar sana juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, jangan lupa seperti biasalah dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Dan seperti biasalah anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik Datuk ya. Bila Yang Berhormat Menteri Keuangan iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul mengumumkan bahawa akan menggunakan duit KWAN ini untuk membeli vaksin COVID-19. Berbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan oleh pelbagai pihak, dan ramai juga yang memberikan pandangan-pandangan yang bersifat negatif dan sebagainya. Tetapi barangkali sebelum kita perincikan lagi tentang apa yang akan berlaku, kita nak tahu sebenarnya ramai juga yang ingin mengetahui barangkali apa kumpulan wang amanah negara itu sebenarnya. Mungkin kita boleh kongsi sesuatu bersama dengan Datuk. Ya, terima kasih. Sebab betul juga ada ramai yang mungkin tak tahu mengenai apa tu KUAN. Kumpulan wang amanah negara ataupun lebih dikenali sebagai KUAN, ia ditubuhkan pada tahun 1988 dan tujuannya ialah bagaimana kita nak memanfaatkan sebahagian daripada hasil sumber asli untuk generasi yang akan datang. Setakat ini Petronas merupakan yang membuat sumbangan kepada KUAN. Sejak penubuhannya Petronas dah menyumbang sebanyak 10.4 bilion dan dengan pulangan pelaburan pada setakat hujung 30 Disember tahun 2020 dana KUAN telah berkumpul sebanyak 19.5 bilion ringgit. Dan memang pada asasnya dia dibentuk untuk penggunaan generasi akan datang. Mengikut aktanya dia tak dapat digunakan untuk 10 tahun pertama, dan selanjutnya di bawah akta KUAN ia dibenarkan untuk digunakan pertamanya untuk projek pembangunan, keduanya adalah untuk memberi pinjaman kepada kerajaan pada kadar yang rendah ataupun kadar konsesi. Kerajaan itu maksudnya kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tapi khususnya untuk kerajaan persekutuan. Dan ketiganya ialah yang baru-baru ni pindaan yang telah dibuat oleh kerajaan ialah untuk membenarkan dana KUAN digunakan untuk pembelian vaksin COVID. Kadang-kadang ramai juga yang ingin mengetahui lah. Banyak yang mempersoalkan kalau kita lihat komen-komen yang dilontarkan Datuk ya. Ada yang mengatakan kenapa perlu sebenarnya kerajaan menggunakan duit KUAN ini, kenapa tidak mencari sumber-sumber keuangan daripada sumber-sumber lain, pinjaman dan sebagainya. Mungkin satu analogi, mungkin untuk kita sebagai individu, mungkin bila kita buat simpanan untuk masa depan ataupun juga umur persaraan, tapi mungkin tidak mustahil jika terdapat apa musibah yang melanda, mungkin kita akan terpaksa ataupun akan menggunakan simpanan itu dulu untuk membantu dalam keadaan susah. Sama juga dalam konteks kewangan negara. Saya rasa tidak mustahil untuk dana KUAN digunakan dalam konteks ini, sebab krisis COVID ini merupakan satu krisis yang mungkin once in a lifetime, sekali dalam satu generasi. Jika dibandingkan dengan krisis sebelum ni seperti 1998 ataupun 2008, yang tu hanya krisis kewangan. Tapi yang krisis COVID ni dia berlaku serentak, krisis kesihatan, krisis ekonomi, dengan menyebabkan
penguncupan dari segi penguncupan ekonomi KDNK dan juga peningkatan pengangguran yang tidak pernah dialami dalam sejarah negara. So itulah satu mungkin sebab kenapa kerajaan membuat keputusan untuk melihat kepada menggunakan tabung kuan. Yang keduanya ialah dari segi aspek kedudukan kewangan semasa. Yang Berhormat Menteri Kewangan telah membuat beberapa keterangan berhubung dengan isu ni. Sebenarnya dalam keadaan sekarang kerajaan dah mewarisi hutang dan liability yang melebihi 1 trilion. Dalam keadaan COVID dan dalam menangani isu COVID, kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan tahun lepas. Yang pakej rangsangan ini pun berjumlah 340 bilion. Dan ia juga melibatkan kerajaan meningkatkan had ceiling hutang statutory untuk kerajaan sehingga 60%, dan juga untuk tahun 2020 defisit fiskal dibenarkan meningkat ke tahap 6.2%, satu tahap yang tertinggi dalam beberapa dekad ini. So dalam konteks tersebut pihak kerajaan sudahlah mencapai pada tahap hutang yang tinggi, defisit yang tinggi. Bagi mengelakkan kerajaan mengambil hutang yang berlebihan ataupun juga mengalami tahap defisit yang juga lebih tinggi daripada tahun lepas, itulah antara sebab utamanya dalam konteks kekangan tersebut kerajaan mengambil keputusan untuk menggunakan tabungan ataupun simpanan dana kuan untuk membantu membiayai kos. Okey, penggunaan dana kuan sejumlah 5 bilion ringgit dalam usaha untuk membeli ataupun membayar kos yang diperlukan untuk vaksin COVID-19. Tetapi secara ikhlasnya Datuk Johan, mungkin ramai juga yang ingin mengetahui berapa jumlah peruntukan yang sebenarnya yang diperlukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membeli ataupun membawa masuk vaksin COVID-19, tak kira apa jenis sekalipun. So, bila kerajaan mengumumkan menggunakan sejumlah 5 bilion, secara amnya dibahagikan pada dua bahagian. Pertamanya ialah untuk perolehan vaksin itu saja. Yang itu melibatkan kos banyak 3.5 bilion. Dan bakinya 1.5 bilion ialah kos yang terlibat dengan pelaksanaan pemberian vaksin. Satu yang mungkin perlu dijelaskan, sebab pada awalnya, mungkin pada hujung tahun lepas, anggaran awalnya ialah vaksin ini hanya melibatkan dalam lingkungan 3 bilion. Antara sebab kos meningkat sehingga ke 5 bilion, antara sebabnya ialah dalam melihat kepada kedudukan ekonomi negara dan juga keadaan untuk rakyat. Rasa yang penting sekali dalam pertimbangan kerajaan ialah bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia dan juga perniagaan dapat kembali kepada norma hidup sebelum krisis. Dan mungkin antara yang penting sekali untuk mencapai keadaan tersebut ialah untuk melaksanakan program imunasi COVID kebangsaan, supaya kita mencapai dari segi imunasi kelompok. Dan dengan itu akan membenarkan seperti mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan imunasi berkelompok akan lebih mengizinkan dari segi merentas negeri dan sebagainya. So dengan itu adalah sangat penting imunasi berkelompok dicapai itu. So dengan itu kerajaan telah mengumumkan untuk mengawalkan pelaksanaan supaya harapnya diselesaikan program imunasi COVID menjelang hujung tahun 2021. Dan dalam membuat keputusan untuk mengawalkan dan menyegerakan pelaksanaan, ini meningkatkan kos dari pelbagai aspek. Yang pertamanya ialah satu isu yang menghadapi bukan sahaja negara Malaysia tapi banyak lain negara ialah mendapatkan dari segi pembekalan, ketetapan pembekalan. Sebab setakat ini mungkin Datuk pun mendengar terdapat ketidaktentuan bila agaknya vaksin ini akan sampai. Dengan itu pada awalnya kerajaan hanya mensasarkan untuk membeli mencukupi untuk 80% daripada penduduk. Tapi keputusan dengan nak menyegerakan, mandat telah diberikan kepada Kementerian Kesihatan juga dan MOSTI untuk dibenarkan membeli sehingga 120% daripada penduduk. Itu mencukupi untuk 40 juta. Dan mungkin ada yang tertanya, kenapa perlu banyak
banyak sangat yang dirundingkan untuk dibeli, sebab ini membolehkan kerajaan merunding dengan pelbagai pihak, bukan saja pihak Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca, tapi juga untuk membuka ruang untuk merunding dengan pembekal-pembekal lain, supaya jika terdapat mana-mana pembekal yang tak dapat membekal ikut jadual, pihak kerajaan ada stok penimbal untuk membantu mengganti mengikut keperluannya, supaya dapat mengikut jadual yang ditetapkan sebelum hujung tahun. So dengan itu ditingkatkan sehingga 120%. Dan mungkin satu lagi keperluan ditingkatkan ke lebih pada 100% ialah vaksin COVID ni bukan macam vaksin BCG buat sekali semua hidup dah boleh tepat dalam apa yang sebab kian lama kita lebih mempelajari situasi dengan COVID, dan antaranya ialah COVID untuk beberapa nanti akan melibatkan booster shot. Mungkin yang 2 dos pun tak mencukupi, akan menggunakan tambahan, dan mungkin untuk tahun selanjutnya dia lebih seperti yang vaksin flu yang kita sebab kan kita tahu dia banyak varian, dia akan asyik bertukar, so dia akan memerlukan vaksin tambahan. So itu kan, itu sebab kita tambahkan keperluan pembelian. Yang tu dari aspek pembelian itu meningkatkan kos hingga 3.5 bilion. Yang satu lagi, yang 1.5 bilion kos pelaksanaan, antara faktor yang meningkatkan kos tersebut adalah supaya dalam nak menyegerakan pelaksanaan pemberian vaksin, kita tak boleh saja bergantung saja kepada fasiliti kerajaan, sebab yang dibuat untuk fasa pertama untuk barisan hadapan kerajaan, yang tu tertumpu hanya kepada fasiliti kerajaan, iaitu hospital di bawah Kementerian Kesihatan. Tapi dengan nak melaksanakan vaksinasi secara besar-besaran, kerajaan memutuskan antaranya untuk menyumber luar kepada pengamal perubatan swasta. Itu antara kos hampir 200 juta untuk tersebut, dan juga melibatkan sukarelawan kesihatan. Antara kos yang meningkat juga untuk menggunakan menyewakan dewan ataupun fasiliti macam pusat convention. Baru-baru ni bila dibuka untuk pendaftaran untuk AstraZeneca, baru-baru ni hari Ahad lepas, antara pusat pemberian vaksin yang disediakan seperti PWTC, Pusat Konvensyen Ideally di Shah Alam, ini membolehkan kapasiti pemberian vaksin yang lebih besar, dan ini membolehkan mempercepatkan pemberian vaksin, dan itu adalah antara sebabnya kos pemberian vaksin meningkat sehingga ke 5 bilion. Bila kita cakap tentang kos pemberian vaksin ini, ada juga pandangan-pandangan dan juga pendapat Datuk di luar sana yang mengatakan kesilapan sebenarnya berlaku adalah kerana kesilapan kita sendiri. Dikatakan kononnya kita lambat untuk mendapatkan bekalan vaksin, dan jika dibandingkan dengan negara-negara besar, mereka sudah pun dari awal lagi telah pun mendapatkan bekalan ini terlebih dahulu ataupun lebih pantas daripada kita. Jadi itu yang menjadikan bahawa kos yang kita bayar juga untuk vaksin ini dikatakan meningkat agak tinggi jika dibandingkan dengan apa yang dibayar oleh negara-negara lain. Sejauh mana betul ataupun tidaknya persepsi dan andaian seperti ini tu? Saya rasa Datuk sedia maklumlah, banyak lontaran yang dibuat di media sosial. Sebenarnya saya rasa itu tak satu lontaran yang tidak adil. Bila jika ditengok dari segi kadar yang dibayar oleh kerajaan, dia bukan saya rasa pada tahap yang terlalu tinggi. Mungkin sebab bila dia tengok saja peruntukan sama ada 5 bilion ataupun sebelumnya 3 bilion, dia hanya ambil jumlah peruntukan keseluruhannya dan bahagikan dengan bilangan penduduk. Tapi seperti mana yang saya telah jelaskan, perolehan vaksin hanya sebahagian daripada jumlah peruntukan, sebab sebahagiannya juga untuk pelaksanaan. Saya rasa isu yang lambat, saya rasa itu juga kita perlu sedar bahawa negara Malaysia sebagai lagi sebuah negara membangun, tidak di landasan yang sama seperti negara yang maju yang menggunakan, mungkin dia ada kelebihan dia sebagai negara maju untuk dia dapat secure dari segi pembekalannya lebih awal sebagai negara maju dengan segi pengaruh dia dengan syarikat farmaceutical. Jadi kerajaan telah saya rasa dalam tempoh masa yang agak munasabah telah mendapatkan bekalan, dan apa juga yang perlu ditekankan ialah mungkin awalnya ada yang tertanya kenapa kerajaan Malaysia masih ingin mengalami proses untuk NPRA, iaitu Kementerian Kesihatan, untuk membuat pengesahan dari segi
penggunaan setiap vaksin di Malaysia. Dan saya rasa yang ni satu langkah yang wajar, sebab terutamanya dalam keadaan di Malaysia juga, di mana ada juga yang tersoal, ada juga yang mungkin golongan anti-vaxxer dan sebagainya. Saya rasa proses yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa mana-mana vaksin yang digunakan di Malaysia dijamin selamat oleh pihak berkuasa di bawah Kementerian Kesihatan, itu adalah satu wajar untuk memberi keyakinan, terutama dalam keadaan sekarang bila saya rasa Datuk pun terima WhatsApp ada macam-macam kononnya yang ni tak selamat ke, yang tu. So, saya rasa walaupun mungkin kerajaan Malaysia nampak mengambil satu proses, saya rasa tu mungkin adalah wajar untuk juga memberi keyakinan kepada rakyat untuk mengambil vaksin yang mana yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Untuk menjimatkan kos, Datuk, ada juga pendapat yang dilontarkan mengatakan kenapa kerajaan ataupun Kementerian Keuangan dan kerajaan khususnya tidak membenarkan pembelian vaksin ini dilakukan oleh hospital-hospital swasta misalnya, kerana sekurang-kurangnya kerajaan boleh menjimatkan kos dari segi pembelian vaksin ini. Tapi mungkin kementerian dan juga kerajaan ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan soal ini. Kenapa ini tidak dilakukan tu? Ya. Saya rasa apa yang telah dibuat oleh kerajaan ialah untuk memastikan bahawa pada awalnya pembekalan vaksin dah masih terhad pada peringkat awal ini. Betul. Dan dengan bekalan yang terhad pada peringkat awal, pihak kerajaan percaya ialah lebih wajar keutamaan diberikan mengikut keperluan. Okay. So dalam fasa pertama ia diberikan pada barisan hadapan, utamanya penjawat di Kementerian Kesihatan yang membantu dari segi merawat dan juga mereka berdepan dengan risiko yang tertinggi mendapatkan COVID. Saya rasa itulah sebabnya untuk fasa 1 diutamakan untuk golongan barisan hadapan. Dan untuk fasa kedua yang baru-baru bermula, ia ditumpukan terutamanya kepada warga emas dan juga mereka dengan keadaan kesihatan yang ditakrifkan comorbidities, mungkin dia penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, sebab mereka juga ada risiko yang lebih tinggi jika terjangkit oleh COVID. Dan dengan itu keutamaan juga perlu diberikan kepada golongan tersebut. Saya rasa mungkin dalam pemikiran kerajaan itu akan menimbulkan satu keadaan yang mungkin tak menyenangkan hati jika seseorang golongan berpendapatan tinggi dapat membayar untuk dapatkan vaksin lebih awal daripada mereka yang lebih berisiko jika dijangkitkan oleh COVID. Mungkin seperti mana saya rasa yang dijelaskan oleh YB Khairi, bila beralih kepada fasa ketiga dan apabila bekalan vaksin pada tahap yang lebih tinggi, itulah mungkin pada masa itu mungkin lebih sesuai dipertimbangkan untuk membenarkan sebahagian daripada bekalan vaksin itu dijual kepada pihak swasta untuk diberikan melalui hospital swasta. Tetapi pada masa ini juga perlu juga ditekankan dalam pelaksanaan yang kini dilaksanakan terutamanya untuk fasa kedua warga emas dan sebagainya, kerajaan telah mula menggunakan fasiliti pengamal perubatan swasta untuk membantu dari segi meningkatkan kapasiti untuk memberikan vaksin pada mereka yang benar-benar memerlukannya lah. So itulah pemikiran kerajaan dalam perkara ini. Okey, kita kembali semula Datuk tentang penggunaan dana KUAN untuk membeli vaksin COVID-19 ini. Apakah sesuatu yang perlu dilakukan? Dikatakan bahawa satu pindaan kepada akta KUAN itu sendiri perlu dilakukan, dan yang keduanya terutamanya bila ordinan darurat pula diumumkan oleh kerajaan. Jadi apakah pindaan ini sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada kerajaan untuk menggunakan sumber keuangan daripada KUAN ini untuk membeli ataupun mendapatkan vaksin COVID-19 itu. So pada asalnya bila akta KUAN dirangka, ia hanya membenarkan satu dari segi membiayai perbelanjaan pembangunan kerajaan, dan keduanya pemberian pinjaman pada kadar konsesi pada kerajaan. Sebelum ini terdapat kegunaan dana KUAN
seperti dalam tahun 1998 sebanyak 42 juta telah digunakan untuk membiayai Paya Indah Wetlands, satu projek di dekat Putrajaya. Selain daripada itu juga terdapat penggunaan lebih 400 juta untuk membantu melabur dalam Putrajaya Holdings sebagai sebahagian daripada membantu pembangunan Putrajaya. So kegunaan tersebut adalah lebih kepada projek pembangunan yang dibenarkan di bawah Akta Kuan. Tapi dalam konteks situasi yang sedang melanda negara, situasi COVID dan pentingnya pelaksanaan program imunisasi COVID kebangsaan untuk mengembalikan keadaan negara kepada norma sebelum krisis, dan boleh dikatakan COVID ataupun vaksin COVID inilah sangat penting untuk menjamin masa depan generasi rakyat Malaysia. So itu saya rasa keperluan menggunakannya untuk COVID amat berasas. Tetapi pada asalnya akta ini hanya membenarkan untuk perbincangan pembangunan dan pemberian pinjaman. COVID ni menggunakan untuk vaksin ni, kalau ikut takrifan tata cara kewangan ni lebih menjurus kepada perbelanjaan mengurus. Dan dengan itu kerajaan perlu membuat pindaan khusus untuk membenarkan penggunaan dana Kuan untuk pembelian vaksin. Tapi saya rasa mungkin saya harap Datuk pun berpandangan sama bahawa kegunaan untuk vaksin COVID ni saya rasa jauh mungkin lebih wajar atau jauh lebih penting jika dibandingkan dengan pembiayaan projek seperti Paya Wetlands ataupun pembinaan bangunan kerajaan. Saya rasa mungkin ini satu perkara yang agak wajar dalam keadaan yang sedang dialami lah. Krisis yang agak buruk yang sedang dialami sekarang. Okey, kita akan sambung lagi Datuk. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan saya percaya anda yang mungkin sedang menyaksikan program ini ada pandangan-pandangan tersendiri yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi saya ulangi lagi, kami beri ruang dan peluang kepada anda sebenarnya lah. Gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah kita masih lagi bercakap tentang isu yang menarik, iaitu Kuan menjamin masa depan Malaysia menerusi vaksinasi COVID-19, dan kita masih lagi sebenarnya bersama dengan tetamu istimewa yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Merekan, iaitu pengarah belanjawan negara di Kementerian Keuangan. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri Safari dan yang bahagia Datuk. Waalaikumsalam. Tadi Pak Datuk dah sebut mengenai kumpulan Wan Amanah Negara untuk pembangunan kan. Satu soalan saya, siapakah yang akan memantau penggunaan wang ni? Itu soalan yang pertama. Kemudian kita tengok saya ada dengar dalam paper ada artikel dia kata warga asing akan dibayari vaksin ni boleh perkerjaan juga. Adakah benar kenyataan ni? Minta ahli panel ulas dalam hal ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik jugalah. Jadi dari segi pengawalan ini pun penting, macam Ridwan bangkitkan siapa yang akan memantau sebenarnya penggunaan dana yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk COVID-19 ini. Mungkin satu soalan yang very direct lah. Terima kasih Ridwan atas soalan tuan. Dari segi pemantauannya ialah mana-mana perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan, kesemuanya ialah tertakluk pada tata cara kewangan yang ditetapkan yang sedang berkuat kuasa. Sama ada darurat ke tidak, ia masih tertakluk kepada sama ada dari segi tadbir urus kewangan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya dari segi pemantauan ada juga fungsi Jabatan Audit Negara dan juga dari segi PAC, Jabatan Kuasa di Parlimen, untuk dari segi menyemak mana-mana perbelanjaan yang telah dibuat oleh kerajaan. Dan ini tidak diasingkan sama ada dia perbelanjaan mengurus biasa ataupun digunakan melalui
kumpulan wang COVID yang telah ditubuhkan khusus untuk langkah-langkah menangani krisis COVID dan juga untuk KUAN. Semuanya ialah tertakluk pada tata cara kewangan yang telah pun sedia ada sebenarnya. Yang telah sedia ada. Okay. Dari segi soalan yang kedua tentang warga asing. dengan warga asing. Saya rasa mungkin yang pertamanya ialah pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan sememangnya ialah untuk mengutamakan rakyat Malaysia dan dia pun mengikut keutamaan dan keperluan seperti mana yang telah dijelaskan lebih awal. Yang pertamanya dikhususkan pada fasa pertama kepada barisan hadapan yang terutamanya barisan hadapan kesihatan. Keduanya ialah untuk golongan warga emas dan juga dari segi mereka yang juga ada penyakit ataupun keadaan kesihatan yang memerlukan. Dan ketiganya akan kepada rakyat Malaysia yang lain. Tapi pada masa yang sama, seperti mana yang telah dijelaskan, kerajaan telah memutuskan untuk membeli lebih daripada keperluan untuk hanya penduduk Malaysia. So apa yang telah disediakan peruntukan 3.5 bilion yang mencukupi untuk lebih 40 juta dari segi penduduk Malaysia yang dewasanya tak sampai 30 juta. So ada juga bakinya yang mungkin dapat digunakan juga untuk warga asing yang menetap di Malaysia. Saya rasa satu yang mungkin penting diambil kira ialah seperti mana mungkin Datuk tuan-tuan sedia maklum, terdapat juga penularan terutama di antara pekerja asing sama ada di tapak pembinaan ataupun di kilang. Dan jika mereka mendapat terjangkit dengan COVID, ia sebenarnya menimbulkan risiko pada kita sebagai rakyat. Betul. Dengan itu adalah mungkin penting juga jika mereka tetap di Malaysia dan juga bekerja dan juga berkongsi di tempat kehidupan harian, adalah penting mereka juga menerima vaksin. Saya rasa ini tidak asing berbanding dengan rakyat Malaysia yang juga berada di luar negara. Saya rasa sudah dapat berita warga Malaysia sama ada di Singapura, Australia ataupun United Kingdom sudah mula menerima vaksin yang disediakan. Itu saya rasa satu perkara dari segi bukan hanya hak asasi, tapi ia juga dari segi ada asasnya untuk membantu juga menjamin keselamatan kita juga. Saya ingin kembali semula daripada apa yang Datuk sebut di awal program tadi, iaitu penubuhan KUAN itu adalah untuk melindungi generasi masa depan. Barangkali ramai yang tidak melihat ini sebagai satu isu yang penting sebenarnya. Kalaulah berlaku sesuatu dalam sektor ekonomi disebabkan oleh COVID, dan itu hakikat yang terpaksa kita terima sekarang ini, sektor ekonomi adalah antara sektor yang paling teruk terjejas disebabkan oleh COVID-19. Ianya sekaligus akan memberikan satu impak juga ataupun kesan yang cukup negatif kepada generasi muda yang sedang terlibat di dalam sektor ekonomi sekarang ini dan mereka yang bakal memasuki sektor ekonomi di masa-masa yang akan datang. Jadi apakah kaitan ini Datuk melihat ada sebagai satu kaitan yang cukup berkesan sebenarnya? Kerajaan menggunakan sejumlah wang yang agak besar dalam usaha untuk membantu memulihkan ekonomi negara dan sekaligus juga membantu generasi muda yang mungkin akan berhadapan dengan situasi yang lebih terkesan sebenarnya tu. Saya Datuk bangkitkan isu yang amat tepat sebab isunya ialah dana KUAN pada asalnya ditubuhkan untuk memanfaatkan generasi yang akan datang. Jika isu COVID tidak ditangani dengan seberapa cepat mungkin, ia sememangnya akan ada impak jangka panjang kepada generasi muda. Antara isu-isu yang bangkit semasa COVID dengan pelaksanaan PKP, pertama semua sedia maklum, pembelajaran anak-anak kita pun ada yang terjejas. Bukan semuanya dapat dari segi kesaling hubungan, dari segi internet dan sebagainya, dan mungkin itu dan sedikit sebanyak bukan semuanya dapat menjalankan PDPR, pembelajaran dalam talian. Dan ini sudah berlanjut lebih setahun dalam keadaan ini, sekolah terpaksa buka tutup dan ini akan menjejaskan masa depan untuk anak-anak muda ni. So sangat penting dalam konteks nak menyegerakan pelaksanaan vaksin supaya kita dapat kembali balik kepada norma kehidupan harian. Selain daripada itu, terdapat beberapa kaji selidik termasuk juga yang telah dibuat oleh UNICEF, terutamanya di kawasan perumahan kos rendah, di mana
hampir 1/3 daripada golongan pendapatan rendah juga mengakui bahawa dalam keadaan COVID di mana sama ada berlakunya pelaksanaan PKP ataupun juga disebabkan keadaan ekonomi yang merudum, pendapatan mereka terjejas, dan ada juga yang mungkin menghadapi masalah juga untuk membiayai cukup makanan untuk keluarganya. Betul. Dan terdapat juga kajian menunjukkan isu kekurangan zat, terutamanya di anak-anak muda. Ada juga dari segi insiden stunting, di mana terbantut dari segi pertumbuhan biasa untuk anak muda. Dan ini akan ada implikasi jangka panjang yang tidak dapat ditangani yang selepas ni. So itulah antara asas-asas kenapa agak penting digunakan dana untuk menyegerakan pelaksanaan vaksin supaya negara, rakyat, perniagaan dapat kembali balik kepada norma sebelum krisis, dan supaya kita cuba mengelakkan atau mengurangkan impak-impak yang akan ada isu jangka panjang untuk generasi masa depan. Ya, bila kita cakap tentang impak COVID-19 ini, Datuk, ya, macam Datuk sebut juga di awal program tadi bahawa kerajaan sebenarnya telah pun membelanjakan jumlah yang cukup besar sebenarnya dalam pelbagai pakej rangsangan ekonomi. Tetapi apakah Datuk berpendapat bahawa walaupun pelbagai pakej rangsangan ekonomi diperkenalkan, tetapi sekiranya COVID-19 itu tidak dapat kalau pun nak dihilangkan ataupun diluputkan sekaligus, memang tetapi sekurang-kurangnya kalau dapat dikurangkan sekurang-kurangnya apa yang dirancang oleh kerajaan melalui pakej-pakej rangsangan yang diperkenalkan sebelum ini, mungkin akan berbaloi lah dalam bahasa yang mudah sebenarnya. Pandangan itu. Ya, satunya ialah kerajaan adalah satu kerajaan yang prihatin dan dari awalnya selalu memberi keutamaan kepada keselamatan rakyat. Dengan itu pada awalnya dari segi pelaksanaan PKP secara menyeluruh ialah penting bagi pastikan, sebab pada masa itu banyak ketidaktentuan berhubung dengan impak COVID, dan dengan itu pada pelaksanaan PKP pada tahun 2020 ekonomi secara keseluruhan ditutup, ramai yang tak dapat bekerja, dan dengan itu pentingnya kerajaan mengeluarkan pakej-pakej rangsangan untuk membantu terutamanya rakyat yang terjejas dan juga kelangsungan perniagaan juga yang tidak dapat berniaga. Itu telah dilaksanakan pada awal. Tapi mungkin satu perkembangan ialah dengan peredaran masa, kerajaan telah mendapat lebih pengalaman dan mungkin lebih memahami bagaimana untuk mengurus dan mengawal COVID, dengan mungkin dibandingkan dengan pelaksanaan PKP untuk tahun 2021, ia dibuat dengan lebih tersasar, lebih sektor ekonomi dibenarkan dibuka. Jika dibandingkan dengan PKP tahun 2020 di mana kerugian tiap hari PKP lah 2 bilion, kerugian ekonomi untuk PKP tahun 2021 yang ini pada tahap 300 juta sebab lebih banyak sektor ekonomi dibenarkan buka. So dengan itu pakej rangsangan yang telah dirangka yang baru-baru ni permai dengan pemegasa, dia lebih beralih kepada bantuan yang lebih bersasar. Sebab pada masa ini jika ditengok terdapat pelbagai sektor yang telah mungkin kembali pulih ke tahap sebelum krisis. Contohnya penghilangan, dia lebih kurang tahap pengeluaran ni lebih kurang sama seperti sebelum krisis. Dengan itu mereka sudah, saya rasa dari segi berjaya lah, dari segi apa yang telah dilaksanakan melalui pakej-pakej rangsangan telah berjaya menyokong sektor-sektor seperti penghilangan. Tapi sedia maklum masih ada sektor-sektor terutama yang berkaitan dengan pelancongan, pembinaan yang masih belum lagi dapat bergerak seperti apa yang kita nak, ataupun belum mencapai lagi tahap yang sebelum krisis. Dan itu mungkin itulah pentingnya untuk tahun ini ialah untuk tahun pemulihan, di mana kita perlu menumpukan usaha untuk memastikan kelangsungan perniagaan dan sektor ekonomi dibenarkan terus beroperasi. Itulah antaranya satu pengimbangan yang perlu dibuat oleh kerajaan, bagaimana kita dapat mengawal penularan kes COVID dan pada masa yang sama membenarkan orang ramai rakyat mencari nafkah, bekerja dan mendapatkan pendapatan. So itulah satu pengimbangan yang masih dilaksanakan oleh kerajaan supaya
negara dapat pulih dan insya-Allah tahun ni negara Malaysia diunjurkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di antara 6 hingga 7.5% KDNK. Diharap ini dapat dicapai, tapi ini memerlukan kerjasama semua pihak, untuk mematuhi SOP penjarakan sosial dan juga untuk mendaftar dan mengambil vaksin supaya masyarakat secara keseluruhan mencapai dari segi imunasi berkelompok. Tapi saya suka bila Datuk bangkitkan soal ini. Harapan yang dilontarkan oleh Datuk merupakan satu harapan yang cukup menarik sebenarnya. Kita mahu semua rakyat Malaysia sebenarnya dengan dalam masa yang pantas ini mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Tetapi timbul juga masalah tu. Mungkin ialah dengan jumlah peruntukan yang ada kepada kerajaan sekarang ini untuk membawa masuk perolehan vaksin daripada luar negara ke negara kita sekarang ini. Ada yang merungut sekarang ini mengatakan bahawa program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini is very slow moving, terlalu lembab. Masih ada rungutan di sana sini yang mengatakan mereka lama menunggu bilalah giliran mereka untuk disuntik dengan vaksin COVID-19 ini. Jadi apakah dengan adanya peruntukan yang telah pun diluluskan, apakah mungkin proses untuk mendapatkan suntikan vaksin ini akan menjadi lebih cepat, lebih pantas kepada rakyat Malaysia? Ya, tapi itulah antara sebabnya kerajaan telah membuat keputusan menggunakan dana kuan. Sebab dengan menggunakan satu dana yang sedia ada, kerajaan dapat bertindak lebih pantas untuk meningkatkan terutamanya kapasiti pelaksanaan program imunisasi COVID kebangsaan, dan dengan itu dapat mengawalkan dari segi sasarannya untuk siap pelaksanaannya, selesai pelaksanaannya hingga ke hujung tahun 2021 lah. So itu mungkin satu yang dapat dicapai melalui menggunakan dana kuan. So mungkin yang walaupun ada yang masih merungut lambat, tapi setakat ini sudah fasa 1 lebih kurang dah selesai, fasa 2 dah mula, dan seperti mana yang dibuka untuk AstraZeneca pada hari Ahad itu dah fully book dan difahamkan semua yang terlibat yang 286,000 lebih semua telah diberikan tarikh pada bulan Mei ini juga untuk menerima vaksin ini. So nampaknya dia akan bertambah cepat dari segi pelaksanaan vaksin, terutamanya dengan sampainya lebih dan lebih bekalan yang telah dibantu dibiayai melalui dana kuan. Dari segi pendirian kerajaan sendiri, Datuk, apakah kerajaan sedang membandingkan kos pembelian vaksin ini daripada beberapa syarikat-syarikat yang mengeluarkan vaksin COVID-19 ini? Apakah itu juga menjadi satu pertimbangan yang serius bagi pihak kerajaan dan juga Kementerian Kewangan khususnya, Tok? Sememangnya di antara pembekal yang sedia ada, sama ada Pfizer ke Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya, terdapat memang perbezaan di antara kos untuk pembelian vaksin. Tetapi saya rasa pada masa ini dengan disediakan dana yang mencukupi, isu utamanya pihak kerajaan bukan sahaja tengok dari segi untuk tidak berbangkit isu di mana kerajaan hanya membeli vaksin yang termurah sekali. Isu itu terbangkit. Isu ini pada masa ini adalah ditumpukan untuk bagaimana kerajaan dapat memastikan ketetapan ataupun ketentuan dapatnya bekalan. Dengan itu kerajaan telah mengambil langkah untuk berunding dengan pelbagai pembuat vaksin untuk mendapat jaminan bekalan sebelum hujung tahun ini supaya dapat selesaikan dari segi sasaran pelaksanaan program imunisasi menjelang hujung tahun. Okey, kita berehat sekali lagi Datuk, dan ini kali terakhir sebenarnya, dan kembali nanti tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berada di studio yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Merekan, iaitu pengarah pelancaran negara di Kementerian Keuangan. Kita lihat buat kali terakhir.
Baiklah, kita kembali semula di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tapi mungkin sesuatu yang penting jugalah diketahui, diwawarkan kepada penonton. Tadi pun tak dengar tadi. Okey. Sorry, ada panggilan di talian kita. Jadi kita ambil dulu panggilan yang kita terima sekarang ini. Zainuddin, kalau tak silap saya, dari Melaka sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Zainuddin. Waalaikumsalam. Ya. Saya Cik Zainuddin daripada Melaka. Ya, silakan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua datuk lah. Soalan saya begini. Ya. Kenapa kerajaan tidak buka peluang untuk mendapatkan vaksin ni seperti mana dia buka peluang kepada yang baru-baru ni, yang AstraZeneca tu, kita dapat tengok begitu cepat dia punya tu dah habis. Okay. Jadi daripada situ, jadi saya rasa lebih ramai orang yang lebih pantas lagi lah pergerakan untuk program ni. Okey. Yang tu soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua saya, kenapa kita tidak buka di macam shopping mall, sebab di situlah yang paling ramai sekali orang pergi kan. Jadi secara tak langsung orang boleh mendaftar terus di situlah. Ya. Itu sajalah soalan saya. Baik, terima kasih banyak-banyak Zainuddin dari Melaka. Sebelum Datuk menjawab soalan tu, ini soalan daripada saya lah. Ini pun ramai juga yang ingin tahu. Bila kita bercakap tentang apa yang Datuk sebut tadi, antara tujuan penubuhan KUAN ini ialah untuk memberi pembiayaan atau pinjaman kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, sekarang ini kerajaan dah pun bersetuju untuk menggunakan 5 bilion ringgit daripada KUAN. Dari segi apakah itu dianggap sebagai pinjaman ataupun macam mana kedudukan sebenarnya tu? Okey, terima kasih Datuk. Mungkin satu perkara yang penting untuk dijelaskan. Mungkin saya nak bagi 3 perkara berhubungan dengan soalan Datuk. Pertamanya ialah perbelanjaan 5 bilion yang digunakan oleh Dana KUAN itu memerlukan satu perbelanjaan secara grant. Maknanya ia dibelanjakan untuk membiayai vaksin COVID. Maknanya disebabkan dia dibuat secara grant, tidak diperlukan untuk dipulangkan. Itu yang pertamanya. Keduanya juga perlu dijelaskan seperti mana yang saya sebut, sumbangan yang telah diberikan oleh pihak Petronas kepada Dana KUAN adalah sebanyak 10.4 bilion dan bakinya untuk mencapai 19.5 bilion adalah pulangan pelaburan. Dengan itu yang kerajaan menggunakan yang 5 bilion tu diambil daripada pulangan pelaburan. Kerajaan tak sentuh pokok dari segi prinsipal sumbangan yang dibuat oleh Petronas. Tapi mungkin yang penting untuk sebut poin ketiganya ialah seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, komitmen kerajaan adalah untuk memulangkan ataupun tambah balik dana KUAN apabila ekonomi kita krisis dah berakhir dan kedudukan kerajaan kembali kukuh lah. So itulah satu komitmen untuk kembalikan dana yang telah digunakan untuk pemberian vaksin COVID. Mungkin balik kepada soalan yang telah dilontarkan oleh Cik Zainuddin. Yang ditanyakan ialah kenapa tidak digunakan kaedah seperti mana yang dibuat oleh AstraZeneca. Mungkin yang pertama ialah seperti mana yang telah diumumkan oleh YB Menteri Kesihatan dan juga YB Khairi, pelaksanaan setakat ini ia adalah berdasarkan keutamaan. So dari segi penggunaan bekalan yang diterima untuk terutamanya yang daripada Pfizer dan juga Sinovac, ia ditumpukan pertamanya untuk barisan hadapan dahulu, dan keduanya diberi keutamaan untuk golongan yang warga emas ataupun mereka yang ada keadaan kesihatan yang tertentu. Apabila tertular di media sosial dan sebagainya berhubung dengan isu blood clotting AstraZeneca, tertimbul isu was-was lah di kalangan ramai, dan dengan itu kerajaan telah mengambil keputusan walaupun pihak Kementerian Kesihatan sudah mengesahkan bahawa AstraZeneca tu memang selamat digunakan, tapi di kalangan pula rakyat ada yang tertanya-tanya sama ada nak digunakan, sebab bila dilaksanakan untuk program imunisasi diberikan rakyat tak boleh pilih yang mana satu boleh digunakan. So dengan itu diputuskan supaya
AstraZeneca dia tidak akan, yang bekalan yang diterima yang 286,000 tu yang diterima tidak akan dibekalkan ataupun disediakan mengikut perancangan keutamaan, tapi dibekalkan ikut sukarela lah. So itulah sebab dia kaedah dia berlainan. Betul. Dan dengan itu diberikan option untuk mereka untuk secara sukarela mendapatkan vaksin, tapi nampaknya permintaan dia agak mengejutkan, menggalakkan, walaupun ada pandangan-pandangan yang bersifat negatif sebelum ini yang dilontarkan. Tapi selain mungkin ada ramai juga ada keluarga ataupun kawan-kawan di negara seperti UK, Australia yang telah menerima AstraZeneca tanpa isu. So mungkin mereka pun mendapat senang hati dengan juga Kementerian Kesihatan juga mengesahkan bahawa AstraZeneca itu adalah selamat digunakan. So saya rasa dalam perancangan yang selanjutnya, terutamanya bila bekalan bertambah, mungkin kaedah-kaedah lain akan digunakan untuk memastikan bahawa seramai boleh akan mendapatkan vaksin dengan beberapa segera. Yang soalan keduanya yang dibangkitkan oleh Cik Zainal lah, kenapa tidak dibuka di mall? Okay, nanti perlu dijelaskan bahawa pemberian vaksin ini tidak saja boleh dibuat secara buka pondok dan saja beri terus macam dia memerlukan satu proses di mana di tiap satu pusat pemberian vaksin dia ada dari segi prosesnya untuk memastikan satu yang mengikut keutamaan. Itulah sebab dia semua berdasarkan temu janji, dan apabila seseorang tu sampai, dia juga perlu menghadapi satu mungkin soal selidik dengan yang untuk memastikan bahawa mereka dari segi latar belakang kesihatan untuk memastikan bahawa mereka sesuai untuk menerima vaksin. Dan selepas diberi vaksin, terdapat juga tempat untuk memastikan untuk dari segi sosial memantau, pastikan tiada dari segi reaksi kepada vaksin tersebut lah. So saya rasa yang tu tak dapat dibuat di di tempat yang kecil. So itu sebab semuanya dilaksanakan sama ada di fasiliti kesihatan ataupun jika dibuat di dewan pun dia memerlukan dari segi perancangan dan fasiliti yang mencukupi lah untuk memastikan bahawa pelaksanaan vaksin itu dibuat dengan kaedah yang selamat untuk rakyat Malaysia. Kita faham, kita hampir di penghujung Datuk ya. Kita tahu bahawa kedudukan fiskal dan juga keuangan kerajaan berada pada satu situasi yang kita anggap sebagai cukup mencabar sebenarnya disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Tetapi jaminan daripada pihak Kementerian Keuangan sini, jaminan daripada pihak Datuk dan rakan-rakan di Kementerian Keuangan bahawa soal kesejahteraan rakyat, soal keselamatan rakyat itu akan tetap diberi keutamaan sebenarnya dalam apa situasi sekalipun. Ya, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh kerajaan, keutamaan telah diberikan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan itu, kerajaan telah antaranya mengambil langkah berani bila terdapat peningkatan kes yang tentulah kerajaan selalunya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kawalan pergerakan, walaupun itu akan melibatkan mungkin peningkatan dari segi keperluan peruntukan kerajaan untuk membantu mereka yang terjejas. Dan apa yang ditunjukkan oleh kerajaan juga tahun lepas ialah apabila dilanda oleh krisis COVID, walaupun pada awalnya apa yang telah dibentangkan dalam belanjawan 2020 yang hanya defisit fiskal pada 3.5%, tapi dengan terlandanya krisis COVID, kerajaan telah mengambil langkah untuk membenarkan defisit fiskal meningkat kepada 6.2% KDNK. Satu jumlah yang agak besar, 85 bilion, satu nombor yang besar, dan juga membenarkan dari segi hard ceiling pinjaman statutory meningkat pada tahap 60%. Itu kadar yang tinggi. Tapi masih kerajaan komited juga mengimbangi keperluan jangka panjang dan memastikan keyakinan pelabur juga. Kerajaan akan memastikan pengurusan kewangan secara berhemah, dan itulah antara juga sebab kerajaan menggunakan sebahagian dari tabungan dana kewangan untuk memastikan bahawa perbelanjaan dan juga kadar defisit adalah di peringkat yang terkawal untuk tahun ini, untuk menjaminkan dari segi pemulihan
yang lebih mampat. Okey, sebelum kita berpisah ada lebih kurang 1-2 minit, saya juga nak dapat pandangan Datuk. Saya simpan lama juga soalan ini tu. Penjelasan daripada Datuk sendirilah. Bila Datuk sentuh tentang keyakinan daripada pelabur, ada yang mengatakan bahawa mereka telah pun semakin tidak yakin dengan keadaan ekonomi Malaysia sekarang ini. Tetapi sejauh mana betul ataupun tidaknya mainan-mainan ataupun jangkaan-jangkaan dakwaan seperti ini yang dimainkan dengan di media, terutamanya di media sosial sendiri, betul ataupun tidak tu, bahawa banyak pelabur yang sudah pun keluar lari daripada Malaysia? Saya rasa yang terbukti yang menunjukkan bahawa keyakinan pelabur, termasuk pelabur global kepada Malaysia masih kukuh ialah satunya dari segi penarafan kredit. Malaysia masih kekal walaupun dengan perbelanjaan tambahan dan defisit yang lebih tinggi yang dibuat oleh kerajaan, penarafan kredit itu kekal. Dan baru-baru ini bila kerajaan mengeluarkan sukuk lestari yang pada asalnya dirancang hanya nak mengeluarkan bond sebanyak $1 bilion, tapi terdapat dari segi permintaan yang agak menggalakkan sehingga kerajaan dapat meningkatkan bond tu pada 1.3 bilion dan permintaannya sangat baik sehingga kadar faedah yang dicapai sampai hanya 2% saja. Itu satu kadar yang antara terendah yang pernah kerajaan meminjam di pasaran global. Ini menunjukkan bahawa terdapat masih keyakinan yang kukuh dari segi pelabur asing dengan negara Malaysia dan juga dari segi pengurusan kewangan oleh kerajaan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Marikan, kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Terima kasih. Dan tentunya banyak yang kita ketahui, dan insyaAllah di masa-masa yang akan datang kita akan jemput lagi Datuk untuk bersama kita bercakap tentang perkembangan semasa ekonomi negara, dan ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19 dan patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, dan PKP nampaknya akan dikenakan di kawasan 6 kawasan di Selangor mulai 6 hari bulan hingga 17 hari bulan kalau tak silap saya. Jadi patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan, dan jangan lupa kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.